hujung bulan pada minggu lepas kita ada penurunan pasaran dan kita ada kejatuhan dekat pasaran saham. Kita nampak kekuatan untuk Japanese yen dan juga kita nampak US dollar yang lebih volatile movement dia. Adakah ini menandakan pasaran mula melakukan pergerakan pembetulan sejak pemulihan pasaran sejak Mac tahun lepas Lina? Jadi kita ada Fed yang dah mulakan dia punya pengurangan kadar pembelian aset bermula pada November. Kita dah bulan, sedar tak sedar kita dah bulan Disember. Kita juga ada kebimbangan pasaran mengenai varian baru untuk COVID-19 Omicron. But persoalannya, adakah kecairan pasaran tu memang tak ada dah memang kurang daripada semasa COVID-19 punya kemuncak tu Jadi kita akan bincangkan pada sesi saya, adakah pergerakan pembetulan sekarang ni berakhir dan kita nampak pergerakan kembali mengikut arah, ataupun ia masih lagi berterusan dan kita sedang melihat satu bounce yang kecil sebelum satu lagi kejatuhan. Sebab ini memainkan peranan kepada pergerakan instrumen-instrumen pasaran ke arah the end of kuartal keempat tahun 2021 ni, Irina. Okay, thank you Zul. So kalau Zul dah ready, kita terus start lah dengan sesi Zul. Kita tak nak buang masa lagi, nanti tak cukup masa pula. Zul dah ready? Seperti biasa, nanti letak gambar tebuan tu seperti biasa. Okay, silakan Zul. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wassalam Sufi, Rosdi dan rakan-rakan yang lain. Bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi pembukaan saya untuk minggu ni. Kita akan ada insyaAllah 2 sesi. Dan pada minggu ni jangan lupa kita ada Follow the Bull Show. Saya Imran, insyaAllah Zatul sebagai host pada hari Rabu bersama kami bertiga. Dan untuk mengupas end of the year punya market dan apa yang kita tengok pada bulan 1 dan apa kita punya persiapan lah untuk ujung tahun dan untuk tahun 2022. Jadi hari ini kita akan sambung balik kepada topik kita pada Jumaat lepas, struktur motif bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Dan saya nak anda fikirkan benda-benda asas, Sufi, Rosdi. Fikirkan benda-benda asas je sebenarnya. Wave 1, wave 3, wave 5, wave 2 dan wave 4. Dia punya pengiraan tu had mana dan lepas tu ada convertkan dia kepada yang lebih besar. Dan apa itu buyer market, apa itu seller market dan bagaimana kita menggunakan Fibonacci untuk menganggar serta momentum untuk melihat kepada target area dan juga apa bentuk pergerakannya. Jadi sebelum kita mula, seperti biasa, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam Pian, Kimi. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran untuk semasa minggu ni. Kita ada few bank pusat, kita ada Bank of Canada, kita ada mana lagi? Australia, RBA besok. Di mana RBA dijangka mengekalkan polisi rate dia. Dan kita tahu RBA telah menamatkan program pembelian aset dia seperti yang diumumkan pada mesyuarat yang sebelum ini. Waalaikumsalam Noh. Lain daripada itu kita akan ada untuk minggu ni, kita ada untuk Bank of Canada. Bank of Canada juga telah menamatkan program pembelian aset dia dan dijangka mengekalkan polisi sedia ada. Sebabnya central bankers dia orang tengah assess, tengah melihat apa kesan daripada Omicron tu, dan sekiranya Omicron nampaknya dah mula sebab pasaran sekarang ni sedang melihat Omicron ni menggantikan yang Delta punya variant dan kesan daripada Delta sebelum ni adalah buruk dan dia punya
jangkitan tu lebih cepat. Kita ada Omicron ni, jangkitan dia dikatakan lebih cepat, cumanya kesan dia kepada individu, terutamanya mereka yang telah telah divaksin adalah lebih tak teruk sangatlah kesan dia. Itu yang dikatakan. Saya bukan medical expert, saya cuma menyatakan apa yang dikatakan oleh pasaran semasa berdasarkan laporan media. Dan setakat ini, sekiranya Omicron tu menggantikan varian untuk Delta, we might see sentimen yang lebih positif dalam pasaran. Cumanya Bank Pusat akan mula tighten. Kunci kepada sentimen adalah kecairan, adalah liquidity. So sekiranya Bank Pusat mengetatkan polisi dia, kita akan ada kecairan pasaran yang akan menurun. Jadi sekiranya itu berlaku, itu boleh menyebabkan secara besarnya there will be a bigger correction. Sebab bagi saya, kecairan ataupun liquidity pasaran, that is the fundamental of the fundamental. Faham tak? No. Kimi, Sunbi, Yan, Rosli, Sufi. Liquidity pasaran is fundamental to the fundamental. Faham? Jadi sekiranya Bank Pusat jalankan polisi dia, pasaran melihat bahawa kecairan mencukupi, orang masih berdagang, biarpun interest rate naik, tapering berlaku, kita akan ada pasaran yang kekal naik. Tetapi sekiranya Bank Pusat mengetatkan polisi dia, pada masa yang sama market tak naik, GDP tak naik, itu boleh menyebabkan satu pergerakan pembetulan yang lebih besar. Faham? Wassalam, Oman. Basically ini dia. Dia ada nak faham dia macam ni. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pasaran. Yang pertama adalah liquidity. Ini adalah yang terbesar. Liquidity. This is the fundamental. Jadi sekiranya liquidity ni adalah the ability to transact. Kita ada buyer, ada seller yang menghasilkan satu equilibrium, dan sekiranya liquidity mencukupi, there are more buyers dalam market. Of course, this buyer won't be forever buyer. Akan ada pengambilan untung. So when you buy, when you go out from the market, you sell. Sebab itu kita ada pergerakan turun naik. Jadi tinggal lihat duit jalan ke mana, betul? Tapi this is the liquidity, this is the fundamental of the fundamental. Liquidity. Anda ceritalah company itu apa, company nak jatuh apa semua, sekiranya pemegang saham company berkenaan masih melihat ada liquidity. Satu ada nampak cerita tak bagus, company jatuh, bank bantu, bank memberikan liquidity, ada credit line, dan dia kembali cair, lebih boleh hidup balik, kita nampak saham dia naik biarpun fundamental company itu tak bagus. Pancing ikan. Itu liquidity. Kita juga akan ada, of course, all those sentiment, those are the yield and risk. Itu the fundamental lah. Itu the sentiment lah, yield or risk. Kita ada COVID-19 yang menyebabkan risiko pasaran naik. Apabila market jatuh, liquidity jatuh, maksudnya orang tak ada buyer dalam market, kita cuma ada seller. This seller cannot find the right price. Itu liquidity. Anda tahu market nak jatuh, Anda pegang saham Apple harga 400 contoh kan. Yang ada nak beli kepada anda 100. Jadi sebab dia kata COVID-19, kau nak jual 400 tu masa sebelum, sekarang ni dah COVID mendapat price tu kan. Jadi kalau nak engkau offer kepada aku $80. Jadi turun. Sampailah satu masa di mana kita ada Bank Pusat yang cuba untuk memberikan keyakinan balik kepada pasaran, turunkan rate, dan juga menjalankan tapering, menjalankan asset purchase, dan ini menyebabkan buyer kembali dalam pasaran, so price kembali naik. Itu je. Okey.
Jadi liquidity, yield atau risk. Itu je, nak fahamkan fundamental, fahamkan dari sudut liquidity, yield dan risk. Ini faktor paling besar dia. Dan soalan dia, we do have Bank Pusat sejak daripada 03 tahun 2020 secara bersepadu satu dunia ni dah menurunkan kadar faedah, menjalankan asset purchase dan kita ada pergerakan pasaran yang berlaku macam ni. Okey, persoalannya sekarang ni, ini yang kita nampak dekat chart semasa. Persoalannya setakat ini, kita dah nampak this move. Kita dah nampak this move. Di mana adakah ini membetulkan all this, membetulkan kesemua pergerakan sejak Mac ni, ataupun dia merupakan satu lagi extension dalam wave 4. Itu soalan dia. Jadi kalau kita lihat, ini adalah untuk indeks. Ini adalah untuk indices. So, kalau kita nak katakan pada semasa, adakah kita sekarang ni di time frame daily dan juga weekly, adakah pergerakan semasa ini yang turun ni adalah masih lagi seller, masih lagi buyer market ataupun seller market? Kenapa kita katakan buyer market? Sebab dia buat higher high. Ini dia buat higher high. Kejatuhan ini adalah COVID-19 punya kejatuhan. Okey, soalannya, adakah pergerakan sekarang ni, yang ini, adakah dia membetulkan kesemua ini ke bawah, ataupun dia membetulkan struktur ini, membetulkan struktur ini, ataupun cuma membetulkan struktur daripada pembetulan yang ini. Maksudnya kalau dia membetulkan struktur ini, okey, correction semasa cuma merupakan hourly punya correction. Itu adalah support-support dalam market. Kalau dia membetulkan struktur ini adalah daily dan juga weekly punya struktur. Dia dua-dua tempat yang sama pada waktu ini. Itu kalau ada tengok support resistance sahaja. Kalau dia membetulkan struktur yang besar ni, ini monthly. Yang of course yang tak ada berlaku lagi. Adakah dia membetulkan struktur ini? Ada tiga. Ada tiga kalau ada fikir time frame. Jadi kalau dia membetulkan struktur hourly, ini adalah masih lagi ke atas. Kita masih lagi dalam struktur 03 tahun 2020 yang masih lagi melonjak ke atas. Kalau dia membetulkan struktur daily weekly, kita akan ada struktur 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu dia naik balik. Okey, itu daily weekly. Kalau dia monthly, itu adalah struktur apa? Not super cycle. Adalah super cycle. Super cycle, not super cycle. Adalah grand super cycle. Tak payah, tak apa. Jadi soalan dia, adakah struktur semasa ni cuma membetulkan struktur daripada sekitar bulan 9, bulan 10 ataupun bulan 9, bulan 10 tahun lepas ataupun kita sedang melihat kepada 03 2020 punya pembetulan. Itu soalan dia. Macam mana kita nak tahu? Nombor satu, kalau ini masih lagi turun ke bawah dan dia cuma hourly membetulkan struktur ini. Ini saya tunjukkan kepada anda sequence. Membetulkan struktur ini sahaja. Iaitu kalau kita tengok US 500, dia cuma membetulkan struktur ini sahaja. Maksudnya dia sedang membetulkan struktur ini. Support ini sahaja. Kalau dia cuma membetulkan struktur tu, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4,
dan ini 5. Itu nombor 1. Okey. Nombor 2, kita ada membetulkan struktur ini. Di mana kita sedang melihat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Itu nombor 2. Faham? Jadi sekarang ni kita work on these two dahulu. Sebab itu yang kita nampak sekarang. Ramai panik sebab dia baru buat pergerakan ini. Okey. Itu soalan kita sekarang ni. Whether kita sedang membetulkan struktur ini ataupun struktur ini. Okey. Sebab apa kita katakan tempat ni? Because of anda tengok. Itulah guna RSI. Itulah guna stokastik dekat sini. The idea is 5, 3. Sentiasa fikir 5 dan 3. Itu dia kunci dia. 5 dan 3. Adakah dia membetulkan ini ataupun dia membetulkan ini? Kalau dia 5 dah habis, 3 dia membetulkan struktur ini. Kalau dia belum habis, dia kat atas lagi. Ini masih 4. Dan kita masih ke atas. Itu soalan kita sekarang ni. Now, untuk nak tahu, untuk yang pertama, kita akan tengok kepada struktur ini di time frame yang kecil. Adakah dia masih berterusan? Itu yang pertama. Nak tahu bahawa dia masih berterusan atau tak, correction, basic dia, kita ada 5 jenis correction. Esok kita akan cover correction. Yang pertama, dalam kategori pertama, simple correction. Simple correction terdiri daripada zigzag, iaitu struktur 5, 3 dan 5. Yang kedua adalah struktur flat yang terdiri daripada struktur 3, 3, 5. Dan yang ketiga, ini yang simple, adalah terdiri daripada segi 3. Iaitu struktur 3, 3, 3, 3 dan 3. Okey. Itu 3 yang simple. Yang kedua adalah 2 yang kompleks. Terdiri daripada 3, 3 dan 3, iaitu W, X dan Y. Dan yang terakhir sekali, W, X, Y, X dan Z. 3, 3, 3, 3 dan 3. Okey. Itu basically 5 struktur dengan sequence ataupun jumlah siri pergerakan dia. Ini saya harap semua faham dah. Okey, now kita zoom in kepada struktur ini. Apakah jumlah lekuk dia? Kita lihat kepada time frame yang kecil. Daripada top dia, top ini, kalau kita kira dia punya lekuk-lekuk, ini jumlah lekuk dia. Ini 1, 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, dan the whole thing masih lagi dalam tak membuat momentum ke bawah. Ingat itu. Ini 4, ini 5. Okey, kita habiskan ini sebagai satu struktur. Kita habiskan dia sebagai satu struktur dahulu. Maksudnya, ini adalah satu wave. Ini adalah satu wave. Satu. Okey, ini satu. Ini cara pengiraan sequence. Lepas tu, anda nampak yang mother candle, anda nampak yang candle panjang-panjang, anda kena fikir wave 3 ataupun C. Atau 3 atau C. Anda nampak benda yang macam ni, anda kena fikir 3 ataupun C. Sini pun ada juga. Anda tengok macam ni, yang pertama anda fikir adalah 3 atau C. Let me tell you, satu lagi view untuk yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Ini 2. Ini 1, 2,
1, 2 dan seterusnya. Kalau saya letak macam ni, ini pasaran yang macam tu. Saya tak dapat letakkan terlalu bearish, ya, sampailah market menunjukkan dia tengah buat bearish. Ya. Untuk yang pertama, kita ambil ini sebagai satu structure. Lepas tu kita ada reset. Ya. Kita ada reset. Inilah satu reset. Ini adalah wave 2. Now, ya, saya tak akan mengambil view yang terlalu bearish, terutamanya untuk pasaran saham, sampailah dia nampak bearish. Contohnya dekat indeks ataupun dekat yen pair, sampailah dia menunjukkan bahawa dia memang bearish. Untuk indeks saya tak, sebabnya indeks tak pernah ada bearish market sejak daripada starting. Siapa-siapa yang kata market masuk dalam bearish punya phase, kalau dekat time frame kecil, yes. 1 hour, yes. Daily ke atas, kita tak pernah nampak untuk indeks US buat bear market. Tak pernah ada. Kalau bear market 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1. Tak ada. Faham? Satu. Menghabiskan satu. Dia setakat ini semuanya A, B. Turun ke bawah dalam fasa korektif. Tak ada motif. Itu dalam primary cycle. Kita tengok COVID-19 pun dia habiskan 2. Bukannya dia habiskan 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Dalam super cycle punya phase, ya, tak ada. Dalam cycle punya phase pun tak ada. Paling dahsyat pun primary. Tak wujud. Tak ada. Sebab itu kalau orang kata market tengah bearish sekarang, kalau daripada sudut Elliott wave, dia tak ada. Tak wujud. Dia tak wujud. Jadi kalau Elliott Chartis bagi tahu anda, indeks tengah masuk bearish punya phase, maksudnya dia tengah lukis motif. Adakah motif tu menghabiskan motif ataupun motif menghabiskan korektif? Menghabiskan korektif. Kalau dia menghabiskan korektif, itu bukan bearish punya sequence. Itu beza saya dengan ada punya Elliott wave Chartis, ya. Sebabnya kita tak ada bear market dalam indeks. Kerajaan tak nak benarkan, bank pusat tak nak benarkan. Kalau dalam sudut yang besar lah, of course dalam yang kecil-kecil ada. Okey, so balik kepada view ini. Ini 1, kita ada reset. Ini 2. Dan kita ada 3 kat sini. 4. Apa dia jadi tu? Oh, silap. 4. Dan ini buat lower low. Ini 5. Kalau dia 5, itu adalah kiraan untuk motif. Market crash. Dia kena faham news service, dia fungsi dia jual news, ya. Jadi kalau kita bawa news bagus, itu tak sell. Tapi kalau anda bawa berita dan guna ayat saya pernah jadi news editor. So, pemilihan perkataan, pemilihan term penting, tetapi tengok keadaan. Dan kita kena fikir social responsibility, ada masanya. Social responsibility ni contohnya, if you are trying the sponsor ataupun dia punya advertiser dia, duit yang bayar dia lah, nakkan supaya market naik, dia akan guna bahasa ataupun
view yang lebih positif kepada any news. Tu. M1 ramai yang awal sangat paniknya, yang tengok M1 dengan M2 bulan Oktober lagi awal panik. Biasa. Okey, jadi kita ada struktur ini adalah 5. Kita cek yang lain-lain. Okey, ini adalah untuk US 500. So maksudnya setakat ini di sini penurunan yang di sini, yang ini pada waktu ini kita ada struktur 5. Ini dekat US. Tengok kita listkan. Ini adalah US 500. Kalau dia 5, dia tak dapat nak habis. Dia kena jatuh lagi. Sabar dulu. Okey. Now, kita tengok kepada US 30. US 30 struktur serupa, cumanya dia punya tempat tu tak sama. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Ini pun kiraan motif. Itu kiraan motif. 9. 5, 9, 13, 17, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Okey. Jadi ini adalah untuk US 30. Kita ada 9. Now, kita tengok kepada US 100. Benda dia sama. Everything sama. Everything sama. Ini ke atas. Ini adalah low dia. Kalau berlaku flat ini, anda ambil 1 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Setakat ini, kesemuanya, ketiga-tiga yang US punya indices menunjukkan kita masih dalam struktur motif. Ini US 100. Kita ada 5. Now, kita tengok DAX pula. Semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ini low dia. Ini bukan low. So, penurunan semasa ni masih lagi dalam 5. Ini DE 40. Ini 5. Kita ambil mana? Basic apa yang saya katakan, daripada high sekarang ni, penurunan dia adalah dalam kiraan motif. Kalau dia kiraan motif turun pertama 5, cuma ada, kalau kita ambil kaki pertama, cuma ada 2 sahaja struktur yang boleh membentuk 5. Boleh membentuk 5, iaitu yang pertama adalah kita sedang melihat, kalau kita ambil, cuma ada 1 sahaja yang ada nombor 5 depan dia. Yang lain-lain ada 3. Kita cuma ada zigzag. Ingat, zigzag adalah 5, 3, 5. Flat adalah 3, 3, 5. Kita ada apa lagi? Kita ada segitiga. 3, 3, 3, 3, 3. Kita ada WXY, 3, 3, 3, 3. Dan seterusnya WXY, XZ, 3, 3, 3, 3, 3. Itu faham Cuma 1 dia yang ada 5 depan dia, iaitu zigzag. Kalau kita jangkakan ini adalah zigzag 5, kita jangkakan yang itu dahulu. Kita letakkan bahawa kita sedang menjangka struktur zigzag. Kira je sekuen dia. Dia kira je. Ini adalah 5. Jadi kita jangkakan bahawa sekarang ni anda sedang melihat dan menjangka di indeks membuat struktur 1, 2, 3, 4, 5 yang dah habis. Ataupun 9 yang dah habis. Habis tak habis dia boleh ke bawah lagi Sabar dulu. Dan kita sedang melihat dan menjangka struktur pembetulan ke atas dalam 3 wave.
1, 2 dan 3. Kita sedang menjangkakan pergerakan itu sebelum dia meneruskan pergerakan sekurang-kurangnya 5 wave ke bawah untuk menghabiskan A, B dan C. Okey, kalau dia berupa macam ni, disebabkan dia melakukan struktur zigzag, zigzag lazimnya adalah wave 2. Sekali lagi saya ulang. Zigzag secara lazimnya merupakan wave 2 punya correction. Jadi sekiranya kita menjangkakan wave 2, kita tak dapat menjangkakan bahawa korektif semasa adalah korektif awali. Kita cuma dapat menjangkakan bahawa correction semasa merupakan correction kepada 03. Maksudnya 5, 1 punya wave 1 dan kita sedang melakukan wave 2. Boleh? Ya? Itulah sebabnya kita lukis dia seperti yang kita lihat sekarang. Kita sedang melakukan wave 2. Wave 2. Wave 2. Dan seterusnya. Okey. Ni je lain. Ni pun inilah ini saya rasa saya kena tukar baliklah untuk Nikkei ni. Instead of kita letakkan dia sebagai flat, saya akan tukar dia W, X dan Y. A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. A, B dan C. Sebagai wave 2. So kalau view ini terlalu jauh. Yes, tapi belum sekarang. Di E40 kita akan ada satu bounce lagi. Untuk dia sama dengan yang lain. Kalau ini jatuh Rosli, then yang lain-lain ni tak ada cukup 3 wave. Faham tak? Sini anda baru nampak satu. Faham tak Rosli? Kalau DE nak terus jatuh daripada semasa, ini cuma akan jadi macam ni. Ini jadi macam ni, ini. Ini dapat tak jadi B? Boleh, tapi terlalu kecil. Jadi kita jagakan kat sini sekurang-kurangnya akan buat macam ni. Jadi kalau ini buat macam ni, DE40 dia akan buat satu lagi high. DE40 dia akan buat satu lagi high. Sebab itu kita jagakan correction dalam daily ataupun weekly. Maksudnya kita sedang lihat correction kepada March punya structure. Boleh? Boleh tak dia jatuh daripada semasa? Boleh. B kita dekat sini. Ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Tapi itu akan menyebabkan US 30 ni anda lukis dia ke metode. Macam ni. Kalau dia macam ni, ini tak dapat dijangka sebagai apa? Sebagai B. Anda akan letakkan tempat lain. Anda akan letakkan B kat sini. Ini akan jadi 3, 4, 5. Ini 1. Fikirkan dia punya. Sekarang ni anda semua nampak everything semua sama je. Semua sequence dia sama je. Cumanya kadang-kadang dia ada second dimension. Tapi untuk analisa anda akan ambil arah yang sama untuk instrumen dalam kumpulan yang sama. Unless structure dia bertukar. Kalau dia berlaku second dimension, itu memberikan amaran bahawa salah satu akan give out. Sama ada satu akan extend ataupun satu akan truncate. Antara dua ni kalau berlaku second dimension. Maksudnya dekat US 500 ni, katalah kat sini baru saja 4. Baru saja ada 3. Ataupun sini turun ni kita baru saja ada 8. Kan? Dan yang lain tu dah ada 9. Ini naik ke atas macam ni. Ini kan turun dulu.
baru dia naik. Dia tak dapat. Tak ada. Tak ada. Anda buat belakang boleh, ada cara ya. Kalau anda punya kiraan tu tak sama, kita jadikan dia flat ataupun segitiga. Tapi lazimnya dia macam tu. Kenapa saya pun tak tahu. Itu yang R.N. Elliot jumpa. Kalau anda nak tahu apa yang dia jumpa fractals. Kalau anda faham apa yang dia jumpa, dia sebenarnya dalam Elliot wave ni, dia jumpa fractals. Dan dia letakkan all this mapping. Masalahnya, ramai belajar Elliot wave, dia belajar 1, 2, 3, 4, 5. Saya tunjukkan kepada anda sequence, siri untuk nak gunakan Elliot wave, untuk anda memahami bila kita ada benda ni, di mana kita ada incomplete sequence, ini sama dengan yang ini. Bila kita ada 2 high, low, low, higher, low, higher, high, dan kita baru ada trend. Dan ini tempat anda trade. Bukannya apa? Bila dah ada 2 fractals yang ada incomplete. Ini yang dijumpa oleh R.N. Elliot. Masalahnya, orang gunakan benda ni untuk trade setiap lekuk. Itu jadi masalah. Anda boleh turunkan time frame. Itu saja. Dan fahamkan anda sedang tengok trend, membetulkan apa time frame. Anda tengok time frame berkenaan sebagai trend anda. Dah ada trend tak dekat, kalau anda trade M1. M5 dah ada trend tak? M15 dah ada trend tak? Kalau ada, then anda trade M1. Kalau dia tak ada, apa anda nak trade? Dia tak ada. Okey, so kita jangkakan bahawa akan berlaku sekurang-kurangnya ini. Jadi untuk map kita menunjukkan kita masih lagi untuk dekat daily. Untuk sekarang ni kita sedang lihat H1 dan H4 sedang melakukan correction. Ya. Dan correction dia sekarang ni dalam bentuk 5. Saya nak anda tengok ini adalah apa yang dalam program saya. Saya tak dapat nak kongsikan benda tu. Kalau saya kongsikan, saya bagi, kita tak ada webinar dah. Saya bagi je habis. Tapi the thing is, ia bukan hak milik saya seorang. Kalau dia hak milik saya seorang, saya kongsikan habis cerita. Simple. Tapi apa yang saya cuba buat, anda boleh buat benda ni tau. Anda boleh, cumanya dia kena semi auto. Anda kena ada orang yang tengokkan dia. Tapi tak adalah perlu tengok depan macam ni, tak ada. Dia boleh diprogramkan benda ni. Saya bukan expert dalam tu. The thing is, saya ambil satu company ni, ia melibatkan kos kepada company saya yang saya ada business partner. So kita orang develop benda ni dan it took quite a few years and cost yang agak tinggi But pada tahun 2012, 2013, 2012 dia dah ada. Cumanya saya tak dapat nak kongsikan dia sebab ia bukan hak milik saya seorang. Tapi saya ceritakan kepada anda, bagi mereka yang mengira sequence ni, anda dah mula nampak. Key dia salah satu kena sideway dalam dynamic. Seperti apa yang siapa itu hantar, Sufi hantar kepada saya, dan anda break it down kepada time frame. Kalau anda buat benda ni, anda akan nampak. Cumanya anda nak programkan dia sahaja berdasarkan that Excel, Sufi. You are almost there. Itulah benda-benda yang saya punya programmer hantar kepada saya. Dia orang pun excited sebab dia orang pun nampak. Dan sebelum dia pecah kat luar, kita ambil jadi partner. Jadi saya lagi lebih ramai partner. Faham tak? Jadi saya tak dapat nak keluarkan dia. Faham tak? Okey. Jadi sekarang ni, kita sedang lihat H1 dan H4 correction. Masalahnya, lekuk dia ada 5.
Jadi 5 di situ melengkapkan 1. Kita akan ada, kita tengah buat 3 yang akan menjadi struktur 2. Ini dia punya coding ya. Habis berapa lama prepare? 2009 sampai 2012. 4 tahun, 3 tahun lebih. Untuk dia tak perfect. Dia satu distribution system. Saya bukan expert dalam bidang tu. Saya tak tahu bidang tu. Kalau tanya saya boleh program untuk buat jam berjalan dekat anda punya window. Itu je saya tahu. Lain daripada tu saya tak boleh. Saya zaman C++ tahun 97. Itu last saya belajar programming. Dan 98. Faham? ASCII apa dah zaman saya. Kalau ambil komputer pun C208 sampai 2. 3 and 4 tak ada. Saya student arts, saya art science, saya psikologi. Bukannya student ni engineering ataupun ni. Jadi kalau tanya saya benda-benda tu saya tak tahu. Tapi saya upah orang. Dulu kita tak nampak value ni. Kalau saya tahu, saya belajar programming, saya buat sendiri. Kita tak tahu waktu tu kan. Kita pening-pening buat benda ni. Lepas tu kita duk buat manual. Siapa yang duk kira manual, dia penat. Dia penat. So, apa yang kita buat adalah bukannya satu yang dia tak perfect. Dia tak perfect. Tak ada benda yang perfect. Cumanya kita boleh gunakan dia untuk kita faham adakah kita sedang dalam fasa korektif. So, sekarang ni, faham tak apa kita sedang tengok? Kita sedang di fasa ini sekarang ni. We are in this phase. We are in this phase sekarang ni. So, untuk semua industri, semua sifat dia sama. Of course, tak akan ada everything yang sama. Akan ada second dimension. Tapi kalau majority instrumen dia menunjukkan yang sama, dan kita ambil lah. Anda buat kan no? Bila anda buat, anda nampak. Tapi tak ada juga. Saya buat 72 cat tau. Saya buat 72 cat tau. Dan 2 kopi. Mostly 2 kopi lah. Dekat yang satu tu saya tak update dah. Sekarang saya updatekan dekat MT5 kan. Tapi nampak kan, kalau ada buat dia ada nampak. Kalau tak buat memang ada dengar je, tunggu mapping. Kalau saya tak ada, macam mana? JP25 tak sama struktur. Cumanya kalau anda tengok, sebab itu saya katakan tadi, ini saya kena tukar. JP25 ni tak sama lekuk dia. Ini saya kena tukarkan kepada 3. 1, 2, 3. Ini kat daily. Maksudnya, di sini akan jadi A. Ini jadi B. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan baru lekuk dia sama. Ini C. Nampak tak berapa jumlah struktur dia? Nampak tak berapa jumlah struktur dia? Sini nanti. Dan baru dia sama. Maksudnya, dekat sini akan ada extension sikit. Ini sini 1, 2, sini akan ada extend. Baru jumlah lekuk dia sama no. Dan baru kita ada 4, 5. Kalau buat anda nampak. Kalau anda tak buat anda tak nampak. Sebab itu saya faham. Ini saya tak update lagi. Saya nak update dia, cumanya saya tengah tunggu B sekarang ni. Adakah B sekarang ni terus jadi B ataupun dia jadi benda lain? Jadi X ke, jadi apa ke kan? Saya nak tengok apa bentuk B tu.
Then saya akan tukar ni kepada A, B dan C. Kalau saya letak macam itu, nampak kan? Ini jadi W, ini jadi X, ini jadi Y. Dan jumlah lekuk dia akan sama. Okay, bagi siapa yang tak faham, Noh, Sophie dan juga Kimi, dia orang pergi kira lekuk-lekuk ni dan buat dia punya sequence. Sebab itu sebab itu dia akan cuba untuk cari lekuk-lekuk dia akan sama. Cuma arah dia boleh berbeza. Itu second dimension. 5-3-5, 5-3-5-3. Temptation nak trade every, betul. Bila anda buat benda ni, dia akan you are tempted untuk masuk setiap lekuk. Tu masalah dia. Sebab itu rahsia dia, anda cuma analisa masa yang sama dan letakkan alert. Anda tak analisa sambil trade. Faham tak? Anda tak analisa sambil trade. Anda analisa satu masa, okey sini nanti aku trade. Letak alert, biarkan. Kalau tak ada alert bunyi, then anda analisa balik, buat yang sama je. Itu dia punya disiplin. Satu saya tegur yang tengah malam ke. Okey, so kita dekat sini sekarang ni. Kita sedang melihat correction zigzag di H1 dan H4. Faham ini ya? Ini adalah kita jangkakan akan ada 5 dan kita akan habiskan 3. Bahaya buat dekat MT4. Tak apa, nanti saya bagi platform dia. Faham? Saya faham itu. Sebab itu kalau analisa dia, what you do is anda buat satu masa analisa dan anda tak trade masa anda analisa. Itu rahsia dia. Sebab itu jangan pergi terlalu time frame kecil. Tapi tak salah pun kalau nak trade di time frame kecil, tapi seorang yang analisa, lepas tu seorang trade. Faham tak? Anda bekerja sama. Dia tak dapat sabit, bahaya buat benda ni tau. Sampai kalau dia berulang-ulang kali dia jadi. Berulang-ulang kali jadi macam lagi. Aku tahu dah ni, waktu tu ada tekan. Waktu tekan tu lah dia tak jadi. Itu yang bahaya. Faham? Waktu tekan, masa tak tekan dia jadi. Masa tekan dia tak jadi. Tu menyebabkan kemurungan. Lepas tu patah semangat. Buka ekor demo, tak ada je dia. Dia orang ni tak ada. Letak sikit lah $50. Entak sikit. Biasa tu. Dia temptation tu sakit. Okey. Faham apa kita sedang tengok? So kita sedang expect habis structure 1 daripada 03 1, 2, 3, 4, 5 daripada 03. Saya harap yang ni amat jelas. 20, 20 kepada structure ini. Kita dah nampak 5. Itu dah establish. Ada 5, ada yang 9. Now kita sedang lihat structure ini. Ini yang merah yang tak jadi lagi. Dan kita sedang expect structure 2. Identify lekuk. Saya kalau terasa nak test pakai paper tape kata dia ni, Les boleh buat rekod. Yes, itu salah satu dia. Okay. So kita sedang tengok dan menjangka pergerakan ini. Sekarang ni, we are here. Faham kat mana kita dalam map kita sekarang ni? Hire mate seorang. Kita cara tekan buy sell. Itu bahaya Sufi. Boleh buat mate. Ni masuk position berikutnya kalah Haji Bahir. Betul, anda cuma nak, saya cuma trade bila kita habis satu structure. Anda boleh je trade yang ini. Itu adalah yen pair. Kalau kita jangkakan 535, sekarang ni kita nampak 5. Anda sedang menyangka yen dynamic. Anda sedang melihat kemungkinan untuk yen dynamic. Cumanya ada tak yen pair yang ada incomplete sequence? Kalau ada, short.
Itu je. Mau metogram, dia tanya. Dia tanya, "Hei, kau cerita apa ni no?" Kalau metogram dekat Sufi, okey lagi. Jangan noh geram dekat Sufi, itu bahaya. Kita minta simpang segala-gala malaikat. Boleh Sufi? Sabar Sufi. Kan, kalau Noh tengok engkau bentuk naik atas bawah, kau lari cepat Sufi. Okey, faham? Apa yang kita sedang tengok kat sini, ini tak dapat jadi A, B dan C. Kau jangan masuk sama Kimi, jangan campur orang tu. Lain tu. Pingsan. Okey, faham? Ini adalah W. Kena fitnah. 10 minit. Okey. No, kena fitnah. Saya tak bersalah. W. Ini adalah apa ini dia. Sebelum anda confuse lagi. W A. Okey, ini adalah X. Faham tak ini? No, faham Satu kalau kira dia tak sama kan, tak dapat kan? Because of benda ni. Sekarang ni okey Satu kena buat dia jadi W, X dan Y. Barulah dia punya ni sama. Barulah dia jadi sama. Ni tak dapat macam tu. Ini adalah A, B dan C. Barulah dia ngam. Barulah sekuen anda nampak ngam kan? 1, 2, 3, 4, 5. Baru nampak ngam Kalau tak dia tak ngam. Ni Y. Barulah dia sama dengan yang lain. Bila anda buat macam ni. Jadi dekat B kepada C nanti, wave 3 dia ataupun wave 1 ataupun wave 5 dia akan ada extension. Barulah dia ngam kan. Ni wave 2. Boleh? Nanti petang saya update dia. Demam sikit. Hari-hari kira lekuk, mana tak juling mata, sampai jeling pun dah tahu berapa lekuk. Tak, kalau anda sentiasa update, dia tak susah. Paling simple anda buat dekat, satu saya limitkan kepada H1. Saya boleh je lukis sampai M15, tapi tak ada kerja lain dah, update chart je. Bila anda faham yang macam ni, anda cuma tunggu kepada incomplete sequence. Itu je. Tak? Yen positif adalah ini, adalah yen dynamic. Kita ada dia nama lama untuk indices dynamic. Nama asal dia adalah negatif yen dynamic. Saya tak nak orang confuse. Jadi saya letaklah indices dynamic. Dulu asal-asal dia, nama dia saya letakkan sebagai negatif yen dynamic. Itu dia Sufi. Zul, untuk charting dekat stock chart, most of the time akan jadi second degree. Macam mana tu? Individual stock, anda tak dapat ambil kalau tengok kepada yang lower cap, yang satu saya tak gunakan, saya tak trade macam ni. Untuk lower cap, kalau anda nampak chart dia sama dengan main indices ataupun lagging ataupun samalah, movement dia sama, dia tak dapat dibuat di time frame yang kecil. Sebabnya dia terlalu prone kepada spike dan juga kepada all this weird move. So market cap dia kecil. Jadi pump and dump boleh sebabkan dia rosak. Faham tak Rian? Sebab itu bila anda tengok di time frame kecil, anda akan nampak banyak second dimension. So kalau anda ambil di besar sikit, then you can see dia punya structure.
Kalau if you go lower than H1, habis. H1, habis. H1 sendiri dah start dia, tak menentu. H4 ke atas dia ada ampun. Ada nampak dia. Kalau lower cap kan, kalau lower cap. Okay, now kita baru saja habis indices. Setakat ini untuk indeks faham? Kalau ini map kita, saya buat hari-hari macam ni je sebenarnya. Ini saya punya sequence counting. Saya akan tengok correction sekarang ni 5, okey. Kalau kita kata dia tengah korektif, itu tak dapat 5. Dia akan buat ini nanti. Kita sekali dalam sini. Kalau kita katakan kita akan ada 3 dan 5, kita juga akan jangkakan untuk yen pair ni semua sama. Kita akan lukis yang sama. Nampak? Saya lukis cepat. Sebab saya lukis yang sama. Kalau anda perasan chart saya akan lukis yang sama. Yang tak sama ya, cuma ini je. Ini je yang tak sama sekali. Ini je yang tak sama sekali. Iaitu kepada JP225. Lain-lain okey. Lain-lain okey. Saya nampak di sini. Okey, di sini kita sebenarnya ada higher high tau. Saya tukar buat macam ni sebabnya main index dia. Faham tak? Ini cash. Main index dia tak break. Jadi kalau ikutkan, kita sebenarnya chart ini adalah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini chart dia. Dan kita sedang buat A, B dan C. Sama je. Sini akan ada 1, 2. Cumanya main chart dia tak break. Tapi kalau CFDs ni, dia break. Itu masalah dia. Tapi apa pun dia sama. Okey. USD JPY. Kalau kita jangkakan indeks masih ke bawah dan sekarang sedang membuat pembetulan, anda nampak sini dah melakukan 5 wave. Anda kena jadikan sini sebagai connector. Sini sebagai connector. Okey, sini sebagai connector. So setakat ini kita letakkan sini B. Boleh tak dia lagi ke bawah? Boleh. Ini A. Kalau ini break ke atas kalau dia break atas macam ni. Sini akan jadi A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. Selalu turun balik ke bawah. Apa pun anda tak interested kawasan sini. Sebab itu anda tak dapat nak trade setiap lekuk. Tak dapat. Tak mungkin. Bagi mereka yang shorter term, sini ada 5 wave breakout. Yang break flat. Kalau kita nak jadikan dia sebagai 3 wave. So, anda ada incomplete, ada sequence di sini. Itu bagi mereka yang shorter term. Semasa sekarang ni, kita sedang melihat kepada US dollar strength. Dolar punya strength sekarang. Bukannya yen punya weakness. Faham tak? Untuk shorter term M5, M1, kita sedang lihat dollar strength dekat time frame yang kecil. Untuk hari ni, untuk 1 jam ni. Boleh tak trade dia? No. Okey, kita sambung balik. Kita break dahulu. Kita sambung balik dalam lebih kurang 5 minit. Kita sambung balik selepas ni dan kita akan bincangkan sambil analisa, sambil tu kita cerita pasal structure. Kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita rangkumkan untuk indeks dahulu. Jadi view kita semasa untuk indeks adalah kita sedang lihat kepada correction kepada structure
yang bermula sejak daripada sejak daripada March ni, kita sedang lihat correction kepada yang ini, kepada structure ini. We are looking at 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita sekarang ni dah ada 5 wave dan kita sedang menyediakan 5 structure zigzag untuk menghabiskan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. A bit dia adalah amat cetek. Sebabnya secara besarnya kita tak nampak untuk satu kekuatan yang amat jelas untuk yen. Belum sebabnya kita masih menjangkakan untuk kepada USD JPY masih ada pergerakan ke atas lepas ni kita lihat. Jadi seperti saya sebut tadi, untuk USD JPY kita juga ada pergerakan yang serupa sejak daripada ini adalah struktur 03 tahun 2020. Ini adalah kelemahan US dollar. Okey, kalau ini adalah sama dengan kalau anda tengok euro US dollar adalah ke atas sejak daripada struktur ini. Indeks ke atas, UJ ke bawah. Pada waktu ini anda dapati yen pair tengah ke atas, sebabnya kejatuhan UJ adalah dalam bentuk 7, tak apa. Sedangkan yen pair sedang naik. Sebab itu anda melihat indeks dapat naik. Sebabnya bukannya kekuatan yen, dia adalah kekuatan US dollar. Tak apa. Tak apa, nanti kita sambung bab itu. Okey, itu dinamik kita cerita pada hari Rabu ataupun hari Khamis nanti. The thing is, struktur ini kita ada benda ni. Ini satu. Boleh tak ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Boleh. Tapi setakat ini kita nampak dia adalah, dan ini adalah struktur yang tertinggi sejak daripada sini. So, maksudnya kita daripada bawah ni, pada 2 ni, kita baru saja nampak 1, 2, 3, 4 dan 5 berakhir dengan divergence. Kita masih jangkakan akan berlaku wave 4 dan satu lagi sekurang-kurang. Satu lagi US dollar punya strength. Boleh tak dia turun ke bawah? Boleh. Tapi kita masih jangkakan satu lagi. Ke bawah dahulu, ini disebabkan oleh yen. Lepas tu kita akan ada ke atas balik. Ini adalah untuk US dollar JPY. Yen pair. Yen pair yang lain kita jangkakan akan menghabiskan struktur ini. Dan kenaikan di sini adalah US dollar dynamic yang ini. Bukannya indeks dynamic sebab indeks kita sedang ke bawah. Ingat, indeks kita dalam struktur ini. Indeks kita dalam struktur ini. 5, 3 dan 5. Okey, 5, 3 dan 5. So, untuk yen pair kita jangkakan akan buat yang akan menghabiskan struktur ke bawah. So, kita kan ada 5 kat sini. Kita kan ada satu struktur yang membawa kepada arah 5. 5 tu membawa kepada arah. So, untuk yang di sini, untuk yang Euro JPY ni, kita akan masih ada lagi ke bawah ni. Masih ada lagi ke bawah Euro JPY, GBP JPY, masih ada lagi pergerakan ke bawah. Tak habis lagi So, anytime anda ada incomplete sequence, anda boleh trade dia untuk yen pair. Kalau ada incomplete sequence, anda boleh trade dia. Kat JPY, kita masih lukis dia ke bawah. Okey, jadi kalau tanya saya, the best candidate untuk anda nak trade untuk yen pair, kita dah sebut benda ni sebulan tau. Kalau kita ada indeks yang membuat ke bawah, anda dah ada satu yang tak buat higher high, kita ada satu structure, lepas tu ini breakout 5. Breakout ini adalah dalam motif.
Jadi kalau ini berlaku, anda boleh short Euro JPY di situ. Tak kisah ini A, B, C or whatever. Ini W, ini X, apa pun, sini akan ada 5 wave. Saya mungkin tukar pada structure ni nanti. So kalau saya letak macam ni, Euro US dollar amat lemah tau. Faham? Tak kisah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ataupun A, B dan C, tak kisah. Sini akan ada structure ke bawah. Okay. So itu bermakna untuk Euro US dollar ni, kita masih ada structure ke bawah. Masih ada structure ini ke bawah. Dalam 5 wave. Jadi kalau Euro US dollar cuma satu structure 5, nampak tak Sufi? Bahawa Euro JPY kita ni, dia cuma buat A, B dan C. Ini sebagai W, saya tukar. Saya nak tukar tapi saya nak anda tengok macam mana kita come up with all this. Ni. Ini adalah W. Mana dekat W belakang? Cilok dia. Ini adalah W. Nampak? Ini adalah X. Dan sini adalah A, B dan C. Ini adalah A, B dan C. Jadi kita ada Y. Saya tak nampak dia jauh tu lah. Tapi nanti saya cantikkan. Nampak? Itu caranya anda nak satukan dia punya structure. Boleh Sembi, Pian, Sufi, no, Kimi. Jadi kita kena jadikan dia macam tu. Dia tak dapat menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan barulah dia 6. Kalau tak, Euro US dollar kat sini akan menjadi amat negatif kan. Kalau dekat Euro JPY tadi, dia 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah lagi. Jumlah lekuk dia yang kita tahu dia adalah first dimension. Maksudnya sama arah, sama pergerakan. Ini akan tembus benda ni. Ini akan tembus support kat sini. Boleh tembus support kat sini. Jadi kita akan habiskan ini satu lekuk saja lagi. Dan Euro JPY kat sini naik satu lekuk je lagi. Jadi kalau ada bounce 3 wave, 1, 2, 3, anda boleh cari untuk short. Anda ada incomplete sequence ke bawah. Ini 5 wave. Ini satu fractal ya. Tapi kita ada yang besar dia, ada incomplete sequence. Ini bagi mereka yang intraday lah. Intraday anda akan lebih agresif. Ini adalah untuk Euro JPY. Jadi sekiranya selepas bounce kita jangkakan masih jatuh ke bawah. GBP JPY pun sama. GBP JPY pun sama. Ya. Cumanya setakat ini penurunan dia saya cuma nampak 1, 2, 3. Satu kita letak WX dan Y. AUD JPY ini 5. Nampak tak beza dia? Ini GJ nampak 3. Ini nak tengok je. Ini 5. Ya. Kalau ini tadi break or whatever structure, anda boleh short. Tapi tak. JPY pun sama. Ini 5. Jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tunggu konektor lepas tu. Buat benda tu je ulang. Euro US dollar. Kita tak dapat terlalu dekat ni tadi. Euro JPY terlalu negatif. Saya tak dapat jadikan dia terlalu negatif. Sebab chart dia sama. Itu je. Euro US dollar masih ke bawah. Kita ada GBP US dollar yang menghampiri kawasan support dia. Belum lagi. Ini akan bounce besar sikit. Jadi kita jangka untuk malam ni, we are expecting dollar punya weakness. Untuk malam ni sampai besok. Kita menjangka untuk dollar punya weakness. AUD US dollar punya weakness ini akan naik ke atas tahun. Dalam wave B. 1 jam, 2 jam, yes, betul lah. Macam ni. Ada ingat nak next candle? Saya tak buat cerita candle satu-satu. Sama. Everything sama. Tengok chart dia sama. Everything semua satu cerita. Okay, NZD US dollar. Yang saya tak tukar-tukar gold saja lagi. Saya tengah tunggu lagi gold. Ni pun sama UCAD sebelum US dollar meneruskan kelemahan dia. Okay. Ini boleh habis dan terus jatuh ke bawah. Jaga-jaga sikit. Gold. Gold sekarang saya tak tukar lagi sebabnya saya tak interested nak trade dia sekarang. Kalau saya interested nak trade dia sekarang, saya akan tunggu gold dekat sini. Kalau dia break 1, 2 dan 3. Kalau dia tak break, saya tak interested. Ataupun 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan then saya interested. Higher probability untuk structure dia sekarang, kalau kita ambil cerita US dollar dan index, adalah pergerakan ini tau. Ini adalah satu, ini adalah W, ini X, A, B dan C yang buat double bottom. Ini Y dan kita ada 2 dalam yang ini high probability. Tak interested sebab dia sideways. Nak trade apa? Memanglah dia kejap ke atas, kejap ke bawah. Bagi mereka yang guna momentum oscillator, anda sedang kaya dengan gold. Ataupun kayap terus antara dua. Yang short term masuk, jangan hold. Katanya masuk 2-3 jam kan. Yang kau dah 2 hari float tu buat apa? Pergi close dia. Jangan duk tenung, float kan. Hidup pun itu anda sedang berjudi tu. Simple dia. Anda kata anda intraday, masuk sekejap, masuk gold. Yang PM saya malam tadi dan pagi tadi saya bagi tahu sekarang Anda float, anda intraday, masuk biasa 2-3 jam. Yang anda hold dari Jumaat sampai sekarang ni apa hal? Berhentilah berjudi. Itu je pesanan saya. Untung duit judi tu. Jangan kata alhamdulillah pula. Okay, keras sikit. Saya bagi tahu direct. Kata 2-3 jam, itu sistem anda. Anda langgar sistem, anda tak ikut sistem anda sedang berjudi. Simple je. Tunggu faktor nasib. Dia nak naik ke turun, saya tak tahu. Kalau dalam sistem anda tak dapat baca, kenapa anda berjudi? Kalau anda silap, judi. Silap. Bukan. Kalau anda analisa anda tak betul, itu part of sistem. Sistem tak ada 100%. Kena SL. Jangan alih-alih SL. Berhenti berjudi. Nak terasa, nak marah. Tapi saya tegur berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okey? Saya dah lalu, saya tahu, saya faham. Jangan degil dengan market. Tak, the thing is, dia tak ada cerita libas tak libas sebenarnya. Kita cuma ikut sistem, ada masuk, ada keluar, ada urus, itu je. Jangan lawan dengan sistem sendiri kan. Anda tahu, trader dia tahu dia salah tau. Kita tahu kita salah, faham tak? Kita masuk, aduh, apa ni? Kita tahu tau. Tapi apa yang kita buat, kita mood kita tukar, kita mood berharap. Mood ikut nasib. Masa tu anda cuma nampak buy saja sedangkan telah jatuh. Masa tu anda tak trade dah, anda sedang berjudi.
Faham? Bukannya kena SL tu berjudi. Tak pakai SL. Sekati. Saya tak dapat nak komen. Anda lagi pandai dari market. Tu je. Dia masalahnya, dia tak nak mengaku. Tapi itu memang sifat manusia, Kimi. Trading ni adalah berlawan dengan sifat kita. Tak ada orang suka kalah. Semua orang ada ego masing-masing. Tapi itulah. Sebab itu, belief tu amat penting. Trading ni kalau ada ego kepada market, memang serah. Orang Sarawak cakap serah geruk. Bagi tengkuk je. Tunggu masa je. Tunggu masa. Naik, cop. Tu. Dia tak dapat nak ego. Anda cuma ikut dia sistem. Itu je. Ada silap lah. Anda buat macam mana. Tak ada silap. Dia silap kalau anda tak mengaku bahawa anda analisa anda salah. Itu silap. Kena SL, tak silap. Sebab SL tu sebagai daripada sistem. Tak dapat terima benda tu, jangan trade. Okay, good. Saya cuma interested kalau dia buat 5, setakat ini dia 3. Kalau dia buat ke bawah, trade. Sekarang, sideways. Sama dengan silver. Silver saya dah tunjukkan yang mapping wave 2 tadi. Maksudnya silver kat sini wave 2. Wave 2 ni. Kat sini. A, B dan C. Okay. Silver saya dah tunjukkan benda tu. Cumanya kalau tengok silver, sini kita jangka truncated. Nampak tak chart dia pelik? A, B dan C. Higher probability. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Wave 5 punya extension. Higher probability adalah movement. Kalau anda tengok SIL, anda akan tahu apa, anda nampak apa yang saya ceritakan. Okey, silver. Apa pun sekarang tak ada apa-apa. Saya akan ambil yang lebih ni, agresif di sini nanti untuk masuk. Kalau dia buat bounce dan turun balik, saya akan ambil agresif untuk silver. Minyak bounce pagi tadi, market yang lebih positif. So, minyak kita jangkakan pergerakan sama dengan indeks B dan ke bawah. Ini 5 wave. Company minyak, sini nanti. Copper dah buat lebih lemah. Okay. Kalau US dollar lemah malam ni, kita mungkin masih lagi wave 2. Apa pun, masih ke bawah. Belum lagi ke atas. Itu adalah copper. Crosses, Euro AUD extend lagi ke atas. Ini pun nampak pelik. Tapi I would like to see bit more ke bawah. Untuk Euro AUD, Euro GBP tak ada apa-apa, stand on the side. Ini Euro GBP. Ada few changes Euro GBP dan juga kepada crosses. Okay, ini mungkin dah turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, itu US dollar weakness. GBP AUD sama juga, boleh turun ke bawah. Boleh. Apa pun, yang ini adalah untuk US dollar punya strength last. GBP NZD pun sama. Okay, so apa nak trade? Kalau kita ada ni untuk apa? Kalau nak ni, anda boleh tengok kepada Euro JPY apabila kita ada pembetulan kepada structure ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 untuk short. Itu adalah Euro JPY. Lain tak ada. Lain saya akan tunggu kepada trend. Kalau anda nak ni, anda boleh tengok kepada US dollar apabila ini habis. GU nampak tak dia set up? 3, lepas tu breakout 5. So B ni pun anda boleh trade. Okay? Itu map kita. Tak ada tukar, tak ada ni, kita melihat extension a bit.
di mana indeks dah membetulkan 03, kita ada untuk US dollar dah membetulkan 03 2020 sejak dari Januari tahun ni, dan yen pair pun dah menunjukkan cerita yang sama. Everything satu market. Now, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada faham apa yang kita sedang tengok kat sini? Yang di sini faham Okey, kita masuk ke topik kita pada hari ini, iaitu structure motif. Dan memahami kepada trend dalam pasar. Bagaimana kita nak kenal trend? Okey, yang first, ini kepada topik kita pada hari ini, structure motif. Motif structure. Saya akan lari sikit daripada nota, tapi asas-asas dia semua dalam nota. Asas dia semua dalam nota. Kalau anda dalamkan dalam nota tu, macam-macam ada. Macam-macam ada, seriously. Okey. Bila kita bercakap mengenai pergerakan trending ataupun structure dalam pasaran, basic dia kita dah sentuh, iaitu kita ada bullish ataupun bearish ataupun sideways market. Itu asas dia. Okay. The thing is, bila kita menyatakan bahawa terdapat trend, kata kunci dalam trend adalah siri. Sebab itu jangan kata, oi, dia sebatang dia naik. Sebatang tu bagi saya tak peduli. Kan? Trader suka. Wah, mencanak satu je. Itu belum trend. Trend adalah siri pergerakan. Dia naik, dia turun, dia masih naik. Masih naik. Kunci dia masih naik. Naik, maksudnya dia naik, dia ada turun dulu baru kita kata masih. Kalau dia naik, naik terus. Nampak bahasa dia? Itu trend. Dia masih naik lagi lah. Dia naik, dia turun, dia naik balik. Itu masih naik. Kalau dia naik, naik terus. Tak turun-turun. Itu beza trend dengan satu structure. Trend adalah satu siri structure. Maksudnya, kita ada high, kita ada low. Masa dia break di sini, kita ada trend. Masa dia break di sini, kita ada trend. The moment dia break, itu trend. Masa ini dia membentuk trend. Okay. Jadi apa yang dalam elite wave, kalau kita menyatakan satu pergerakan tu membawa kepada trend, asas dia dibentuk oleh 5 wave. Kita ambil structure yang paling simple dikenali sebagai satu structure motif. Okey, structure motif dibentuk oleh 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, dan setiap dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Ini benda yang asas yang berulang-ulang, yang kalau anda fikirkan, di sinilah dinamik dia. Ditandakan dengan menggunakan nombor. Dan setiapnya mempunyai sifat. Okey. Yang pertama, wave 1 tak menentu. Lazimnya pergerakan dia lebih tidak menentu. Lazimnya. Lebih macam mana kita tahu dia tak menentu? Anda tengok RSI dia. RSI dia dan stokastik dia berkecamuk sikit. Itu wave 1. Boleh? Wave 1 biasanya ada nampak yang berkecamuk sikit dekat RSI dia. Stokastik dia pun sama. Maksudnya banyak lekuk. Itu adalah untuk wave 1. Nombor 2, wave 2. Wave 2 adalah satu pembetulan. Di mana anda akan nampak, kita akan nampak satu reset.
dekat RSI, dan stokastik berakhir dengan divergence. Sini pun berakhir dengan divergence, dan kita akan ada satu reset. Satu yang total reset dekat stokastik. Kita ambil contoh dekat chart. Wave 2. Mana-mana lah. Mana yang besar sikit. Wave 2. Ni wave 2 Wave 1, wave 2. Kita akan ada satu reset. Berakhir dengan divergence, dan dia punya stokastik pun kampung lain. Dia kumpulan lain lah. Dia kumpulan lain. Wave 2. Dalam yang kecil-kecil pun sama. Kalau anda pergi kecil-kecil, dia macam tu. Kenapa saya pun tak tahu. Kalau tanya saya, kenapa? Saya tak tahu. Kita nak trade. Saya boleh ceritakan dia punya formula, kenapa, apa ceritanya, news apa semua. Sebagai trader, kita nak tahu mana nak masuk. Itu je. Saya boleh terangkan apa yang dalam dia, apa formula dia untuk stokastik, untuk RSI, tapi it is irrelevant kepada penggunaan kita. Sebab tu saya tak interested untuk nak tunjukkan kepada anda. Saya belajar dulu untuk stokastik. Kita orang lukis stokastik tu sendiri tau. Zaman ni dah belajar siap bagi chart. Zaman saya tak ada. Nak chart boleh, nak live chart boleh, bayar. Kita nak chart, kita bayar. Dulu tak ada chart free tau. Satu, kita orang pakai point and figure. Sedih ke? Sedih. Zaman ni, download dah free, kan? Zaman saya, mana? Kena kira satu-satu. Kira satu-satu. Nak ada chart kat phone, mana ada? Kita mesej orang pun kita terima mesej orang pun kita bayar. Tu tahun 97. Kita terima orang mesej kita bayar 20 sen. 20 sen ke berapa? Saya pun tak ingat. Tu masa prepaid. Orang mesej kita bayar. Kalau orang call, alamak, sebab kita bayar juga. Orang call bayar, kita terima pun bayar dulu. Okey. Ni sifat wave 2. Wave 2 lazimnya kalau kita ambil Fibo retracement untuk wave 1, wave 2 lazimnya lebih besar ataupun sama dengan 50% Fibo retracement. Okey, dan selain tu kalau kita tengah menjangka, kita akan jangkakan wave 2 lebih besar ataupun sama dengan 38.2 Fibo retracement. Okey, itu wave 2. Wave 3. Aduh. Tersedung. Wave 3. Wave 3 tak boleh menjadi paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek. Ramai yang confused dengan benda ni. Wave 2 paling tak boleh kena paling panjang. Tak. Wave 3 tak perlu paling panjang. Wave 3 tak boleh paling pendek. Itu je. Dia tak boleh paling cute. Dia kecil tak boleh. Tapi apa-apa hal pun, biarpun dia nombor 2 cute, tapi dia punya momentum tetap tinggi. Itu wave 3. Biasanya, kalau saham, kalau indeks, kalau mata wang, wave 3 ni tempat kita nampak extension, panjang-panjang kan. Ini turun, ada divergence sikit, pecah balik. Turun, divergence, pecah balik. Itu sifat dia. Boleh je dia buat macam ni, reset. Pecah balik. Anda nampak benda ni, anda nampak extension.
Kalau struktur dia tak pecah, maksudnya dia punya ni, dia kalau tarik apa, anda tengok channel, anda buka channel kan, dia tak juga pecah, naik, dia pecah channel. Kalau dia pecah channel, lazimnya channel ada tarik macam ni, channel macam ni. Ni apa ni? GU. Saya buat macam ni je. Okey, lepas tu tekan kontrol, lepas tu tarik. Boleh? Nak lain-lain payah. Saya guna macam tu je. Faham tak? Anda tarik channel, sambung kepada wave 2. Kalau ini turun, bila anda katakan wave 2 tu habis. Lepas tu anda klik dekat tu, anda tekan kontrol. Tarik, dan kalau ini break ke bawah, tak break ke atas, ini akan extendkan some sort of ini 3, 4 dan A masih on. Maksudnya sini akan jadi 1, 2 macam tu. Kalau dia break ke bawah, kita akan extendkan ni. Kalau tahu, lagi senang pakai ni je. Saya pakai pitchfork, saya pakai ni, kalau ada sebut je semua. Apa saya tak try lagi Sunbi, bagi tahu. Kalau ada faham pakai pitchfork, pakai. Saya suka pakai yang paling simple. Saya suka pakai trend line. Tapi kalau anda faham pakai pitchfork, pakai. Sebut je apa yang saya tak pakai lagi. Kernel cukup je. Kalau nak cerita test yang ni, kalau nak cerita pasal test dia lah, apa indikator kita nak, kenapa kita pakai 1333, dia ada sebab semua. Saya ada sebab everything. Semua nombor-nombor ni ada sebab di belakang dia. Bukan saja-saja pakai. Tapi kalau anda nak pakai yang ni, yang apa, anda nak pakai default, tak ada masalah. Tak lari jauh pun. Ni, restong teruk. Hari ni teruk. Okey. Itu tadi untuk wave 2. Wave 3. Wave 3 paling panjang. Lazimnya kalau anda ambil Fibo, wave 1 dan wave 2, wave 3 lebih panjang. Tu Fibo extension. Extend wave 1, maksudnya panjang ini. Extend. Ini 100%. Kalau anda nak faham Fibo extension. Bila saya tunjukkan, saya terkejut. Bila dah? Tahun lepas ke 2 tahun lepas kan? Apa itu Fibo extension? Ingat tak Pian? Siapa yang ada hari itu? Rosdi. Pakai yang anda faham sendiri. Bila kita tunjukkannya, ramai demam. Ramai yang tak tahu bahawa Fibo extension tu, bila kita tarik yang first, kan dia tarik daripada kaki pertama kan. Katalah kita katakan okey, C ni kalau kita tarik Fibo, ni Fibo dia. Tekan sekali, tekan kedua. Lepas tu maksudnya whatever bila ada tarik ke sini, whatever yang tarik sini, itu adalah panjang yang ini. Kalau 100%. Kalau 100%, 100% panjang yang belakang ni. Panjang yang tempat pertama kita tarik tadi. Jadi kalau dia 61.8, yang ini campur 61.8% tadi. Tu dia. Ramai tak tahu benda tu mesti. Ingat, ramai tahu. Masa tunjukkan, itu maksudnya. Yelah, itulah Fibo extension. Sebab itu baca baby pip.
Dari situ saya tahu orang baca BPP ke tak. Benda free. Horseradish. Sekejap Saya apa juga yang anda suggest, saya tulis. Jahit dah tulis dah. Nak pergi je tak sempat. Apa nama dia? Blackmore. Oh, dekat ni. Blackmore. Okay. Horseradish and garlic. Thank you. Nanti saya research dulu, baru saya tengok. Kalau okey, saya try. Ratio number. Sama dengan Fibo retracement, sama. Tapi pakai tool dia lah, Contohnya kalau anda nak tarik macam ni. Sorry, terbalik. Kalau anda nak tarik Fibo terbalik, macam mana tarik Fibo terbalik? Saya pun tak ingat. Dah lama sangat tak buat, tak ingat. Oh, ni. Benda bayar orang sanggup, benda free malas baca. Itulah. Tak kisah. Apa pun, guna tool dia. Saya gunakan tool dia. Jadi, kalau kita katakan 100% itu selalu panjang dengan A, 100%, 23.6, 100 campur 23.6, 23.6 tambah dia. Itu Fibo extension. Jadi, lazimnya wave 3 ni, semua ni dalam nota sebenarnya. Wave 3 ni adalah 618 dan seterusnya. Cullinan Hunter. Apa? Culinary. Itu memang lama dah kalau cerita makan sendiri. Kalau anda tengok Facebook saya lama-lama dulu, cerita makan dia. Sampailah saya tak sanggup lagi. Tahu tak kenapa? Dengan saya lapar. Tengah-tengah malam tengok gambar makanan kan. Kita dah azam ni. Gaya hidup sihat. Tengok gambar makan. Coklat. Coklat lah tengah malam. Habis. Kalau tengok gambar tu, ikan-ikan dalam tu dah boleh jadi nelayan dah saya. Sebab tu saya banyak delete yang lama-lama, yang entah apa-apa. Kalau siapa yang suka pergi Facebook saya, lama-lama semua makanan. Saya banyak dah delete dia. Banyak saya dah delete dia. Okey. Jadi kalau kita katakan wave 3, yang pertama anda punya ni adalah 618. Kalau kesemua ni, lazimnya sekiranya dia break channel, sekiranya dia break channel, ni satu tip lah wave 3 lazimnya mencapai 1618. Kalau dia tak break channel, wave 3 antara 100 ke 123.6. Ini sebagai satu panduan lah, tak semestinya. Hapus temptation. Faham? Daripada wave 1, wave 2, wave 3 tu. Jadi kalau dia break channel, lazimnya wave 3 akan mencecah 1618. Kalau tak sampai, tak break channel, lazimnya wave 3 100 ke 123.6. Tentu ada nampak kalau wave 3 saya pendek je. Kalau dia cuma barely dah cukup 5, lepas tu 2, dia dah buat macam ni dalam ni. Dalam ni akan ada 5 juga. 1, 2, 3, 4. Dia macam ni. Dan dia ni, ini kalau dia sikit saja, wave 3 boleh terangkit 618, 764. Maksudnya tak sampai 100%. Barely. Itu lazimnya berlaku apabila kita melihat wave 3 of wave 1, wave 3 of wave 5, wave 3 of wave A ataupun wave 3 of wave C dalam zigzag dan juga flat. But kalau dia wave 3 dalam 3, kita akan jangka untuk 1618.
Okey. Itu wave 3. Wave 4. Wave 4 kalau anda ambil Fibo retracement, wave 2 kepada wave 3, wave 4 akan lazimnya rendah daripada 50% Fibo retracement kalau kita sedang melihat struktur motif. Wave 4 kita akan jangka sekurang-kurangnya 23.6. Sekurang-kurangnya. Kita jangka. Dia boleh kecil je, tapi 23.6 Fibo retracement. Itu wave 4. Ini wave 4. Dan dia di antara 14 ke 38.6. Jadi 23.6 ni kalau kita nak jangka lah. Dan yang susah sekali wave 5. Ni part yang paling tricky dalam elite wave, menentukan fraktal ataupun lekuk tu habis. Sebab dalam chart ni cantik lah kan. Bila kita dekat actual market, dia boleh bentuk macam ni. Dua cantik kan. Dalam ni kan, dia lekuk-lekuk banyak. Kadang-kadang sini pun dah ada divergence. Macam mana kita tentukan wave 5 tu memang wave 5? Ini yang paling susah nak dibuat dalam elite wave. Dan sebab itu anda tak akan jangka hujung trend. Tapi macam mana kita tahu bahawa yang ini dah hujung trend? Macam mana kita dah tahu? Dia boleh lagi naik? Boleh. Selagi dia tak break struktur permulaan 03 ni, ini boleh lagi naik dan meneruskan 03. Sebab itu anda tak akan cari untuk hujung trend bila anda menggunakan Elliott wave. Kalau anda menggunakan Elliott wave dan anda cari hujung trend, minta maaf, anda sedang melakukan kesilapan paling asas dalam Elliott wave. Faham tak? Oh, ini 5 wave, ini kat atas ni aku boleh short. Minta maaf. Itu langgar ke semua yang RM Elliott. Saya tak fanatik kepada dia. Tetapi kalau anda menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 dan ini hujung trend, ini short, dan anda sedang menyatakan 1, 2, 3, 4, 5 menghabiskan cycle bukan A, anda melanggar hukum paling asas dalam Elliott wave dan itu adalah salah dalam Elliott wave. Itu benda asas yang paling salah. Masalahnya saya nampak orang yang dekat Elliott wave guna cara tu. Saya tahu itu tak jadi. Itu tak jadi dan itu melanggar hukum asas Elliott wave sebagai trend following. Sebagai trend following. Tak bang, saya buat dekat time frame kecil. Bukan. Tak betul. 1 atau 2 fraktal di bawah dia masih lagi ke atas kalau tengok benda tu. Kalau kita jangka ke atas. Anda tak dapat katakan, oh sini dah start keluar reversal. Tak ada. Kalau kat hujung-hujung tu lah. Itu benda paling salah dalam Elliott wave. Dan kalau guna cara tu, tolong jangan guna Elliott wave. Malu orang tengok. Okey, balik kepada cerita yang ni ya. Yang pertama adalah kepada pembentukan divergence. Yes, Rosdi. Anda akan nampak divergence berlaku. Itu lekuk 5. Kalau dia tak ada divergence pula Rosdi, tapi masih 5 wave. Macam mana tu? Kalau dia tak ada divergence, kita nampak 1, 2, 3, 4, 5 dan dia tak ada divergence. Tapi dia tetap buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dan di ujung-ujung atau whatever lah, dia tak ada divergence. Tak, itu kesilapan paling besar dalam Elliott wave. Ini. Asas dalam Elliott wave tak ada. Itu, dia macam anda katakan. Dia macam ni. Kalau anda gunakan Elliott wave,
tapi anda tak gunakan, ada langkah hukum, ada benda-benda asas yang tak dapat langkah. Contohnya bawah tu support, atas tu resistant. Kalau anda katakan atas tu sebagai support, bawah tu resistant, itu benda salah. Jadi kalau ada benda salah, memang salah. Saya tak dapat katakan dia betul. Okey. Yes. Bila kita nampak trend, kita akan selalu extend. Itu hukum asas dalam Wave. Sebab apa? Anda nak tahu tak kenapa WXY itu wujud? Kenapa R.N. Elliott startkan WXY? Double correction ataupun triple correction. Dia letakkan WXY sebab kalau struktur asal 5 wave tak sampai 100%, naik ke atas, turun balik, itulah waktunya wujudnya WXY, double correction, untuk lengkapkan 100% kepada fractal bawah, kepada set siri pergerakan baru. Lazimnya kalau ada nampak 100% tak sampai. Okey. Jadi untuk trend, you always extend it. Selagi dia tak menunjukkan reversal. Itu persamaan di antara Elliott dan juga Dow. Masalahnya ramai terjun, Dow pun tak tahu. Habis. Dow tu benda paling asas sebelum nak download MT4. Nak depo, Dow tak tahu. Minta maaf. Jangan ada chart kalau tak tahu Dow. Saya benda asas macam ni jangan langgar lah. Kalau tak tahu Dow tu macam mana kat chart, anda tahu hukum dia cukup. Anda tahu hukum dia cukup. Dan 6 tenet dia. Itu syarat, kalau syarat asas sebelum anda download MT4. Tahu dulu Dow, benda paling asas kan. Masalahnya kita ni biasalah trader kan. Jumpa kawan mengaku trader tapi Dow teori tak tahu. Macam mana tu? Mengaku support resistance chart kan. Tanya Dow teori apa tu? Allah. Itu tak dapat. Macam mana kita mengaku kita tahu chart kalau anda tak tahu Dow teori? Itulah awak. Tapi itu pun saya sebelum ni. Saya start pun macam tu. Memang tak tahu langsung. Tak tahu langsung. Jadi jangan tak tahu Dow teori. Sebab ini asas kepada semua benda ni. 10 minutes. Okey. Jadi kita wave 5. Wave 5 adalah yang paling sukar. Sebab itu dalam Elliott wave asal, kita ada the concept of truncation untuk wave 5. Saya tak pakai begitu. Wave 5 biasanya mempunyai volume yang lebih rendah berbanding dengan wave 3. Kalau anda tengok volume wave 5 akan rendah sikit. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, akan ada divergence dalam indikator oscillator. 5 ada 3 cara kira. Nombor 1, dia sama panjang dengan wave 1. Nombor 2, ini yang paling lazim, di mana wave 5 kalau kita ambil Fibo retracement 3 dan 4, wave 5 di antara 123.6 ke 161.8. Itu nombor 2 cara kira dia. Ini yang paling lazim. Dan inilah yang saya guna pakai dalam sistem saya. Lepas ni saya terangkan. Dan ketiga adalah wave 5 61.8 bila kita ada extended move dalam wave 5. Faham tak? Bila kita ada extended move dalam wave 5. Itu adalah wave 5. Okey, now itu motif. Macam mana kita nak tahu 5 tu habis? Macam mana kita nak tahu 1, 2, 3, 4, 5 dan dia
dah start melakukan korektif. Nombor 1, kita nampak structure. Structure dia obvious, dia break. Itu rupa, itu daripada sudut rupa. Anda boleh gunakan channel, anda boleh gunakan trend line dan dia break. Kalau kita sambungkan 2 dan 4. Itu nombor 1. Nombor 2, kita nampak DRSI. Selepas berlaku divergence, untuk katakan wave 5, kita nampak divergence, kita nampak momentum dia lain. Ini rupa perubahan ataupun permulaan structure korektif. Nombor 3. Nombor 3 apa dia? Nombor 3. Macam mana kita tahu bahawa wave 5 tu dah habis? Nombor 3. Gatal hidung. Lagi 3 minit. Tak apa, kita sambung je topik ni. Kita 1 minggu ni kita sambung je topik ni. Kita relax sikit. Sampailah kita, saya nak habiskan. Sampailah kita habis dynamics ni. Macam mana kita tahu bahawa wave 5 tu habis? Dynamic. Kalau anda dalam satu grup dan grup lain-lain tu dah mula jatuh ke bawah, anda tak dapat lukis yang anda punya ke atas. Bukan terus ni. Itu dynamic. Contohnya, anda sedang lukis euro US dollar ke atas dan anda ini 1, ini 2, ini 3. Anda jangka ini 4. Dan ini naik ke atas, dan anda sedang menjangka bahawa akan berlaku wave 5. Sedangkan anda sedang melihat GU clear 5 dan dia orang dah buat benda ni. Ini EU, ini GU, ada tengok AU, ada tengok EJ, semua dah break. Semua dah break. Then anda tak akan jadikan ini 5, anda akan alihkan dan extendkan salah satu supaya EU pun akan habis wave 5. Faham? Itu market dynamic. Itu cara melukis dynamic. Itu cara mapping dynamic. Anda tak akan katakan, kalau yang ini kan, ini masih lagi tengah kita jangkakan sini akan buat wave 3. Akan jatuh lagi ke bawah, zigzag. Kita tak dapat jangka ini 5 nak break up. Tak dapat. Kecuali sini dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih ke atas kan. Ini buat B, dan ini boleh jadi 5. Kalau kita jangkakan sini akan buat 3 atau C atau Y, anda tak dapat letakkan ini 5 ke atas. Boleh? Tak. Itu cerita dynamic hari. Bila seminggu ni kita akan cerita benda ni saja. Kita baru saja motif. Besok kita cerita pasal motif dengan extension. Kita seminggu ni. Jangan peduli dengan topik apa dia punya title. Kita teruskan. Boleh? Okey? Kita 42 minit. Saya nak terus. Macam sekarang. Macam sekarang yang mana? Ya macam sekarang. Macam sekarang. 4 indices must confirm each other. Dow. Tiba-tiba dia keluar Dow teori Sufi. Kejap aku. Yes. Yang tu. Jangan tak tahu Dow teori. Cukuplah 3 syarat dalam Dow. Cukup. Yes, betul. Itu tak boleh langgar tau. Kalau anda langgar, itu melanggar syarat asas dalam teknikal. Syarat asas dalam teknikal. Thank you. Okey, saya tak nak teruskan. Biar habis kepada motif. Kita akan sambung kepada motif dengan extension dan juga kepada diagonal.
Jadi soalan dia kalau tak ada divergence tadi, itu mungkin diagonal. Ingat kita saya pernah sentuh benda tu kan Rosli. Bila tak ada ni ready outro X. Okey. Bila sampai dekat tak ada divergence, itu tandanya kita mungkin sedang melihat diagonal. Okey, kita sambung kepada sesi kedua saya pada sebelah malam nanti pukul 7. Jumpa lagi dan kita akan sambung topik ni tiap-tiap hari. Jangan ke mana-mana. Labur dalam satu sistem, belakangkan sistem anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.